Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambungan daripada pembahagian hukum itu, hukum syarak dah settle. Kita masuk kepada hukum akal. Hukum akal maknanya logik, ketetapan sesuatu atas sesuatu berdasarkan logik akal. Maka ulama membahagikan hukum akal itu ada 3. Satu, wajib. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, harus. Kalau dalam hukum taklifi sana, dalam hukum syarak, kita bincang itu ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tapi mengikut hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, harus. Tak ada sunat, tak ada makruh. Mana kata wajib? Benda yang tak dapat diterima di akal, benda tu tak ada. Lepas tu Syekh Imam Sanusi rahimahullah mentakrifkan dalam kitab dia Ummul Barahin, wal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Kemah ulama dulu buat bahasa. Yang dikatakan wajib itu ma la yutasawwaru fil aqli adam. Benda yang tak tergambarkan di akal kita, benda tu tak ada. Mana mesti ada. Dia berbeza dengan wajib yang kita faham dalam bahasa fiqh. Semayang wajib, tapi ramai je orang tak buat. Mana wajib di segi hukum syarak, mana kena buat, tak buat dosa. Tapi ramai je orang tak buat. Haram, benda yang tak boleh buat, tapi ramai je orang buat. So dalam fiqh, wajib lawan dia haram. Dalam tauhid, wajib lawan dia mustahil. Tu dia, kena clear tuan-tuan. Tak mana wajib ni benda tak dapat tidak mesti ada. Mustahil benda yang tak boleh terima, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Benda yang tak boleh terima di akal wujudnya. Mana? Benda paling basic yang ulama tauhid sebut, wujudnya Allah. Mesti ada. Sebab tu para pengkaji antropologi, kaji tentang ketamadunan manusia, mengatakan bahawa kita boleh kata satu puak, satu etnik tu tak ada tamadun. Sampai hari ni ada puak-puak dalam dunia ni tak ada tamadun. Tak usah kata nak kena komputer, nak kena enjin kereta ke apa ke, seluar pun tak pakai. Tuan-tuan bayanglah seluar tak pakai ni, panjang cerita. Mana ada orang macam tu dalam dunia. Tapi kata pengkaji tadi, kita tak boleh kata satu puak dalam dunia ni tak ada agama. Makna sebodoh-bodoh manusia dunia ni tak ada tamadun macam mana pun, dia mesti ada agama. Dalam arti kata lain, dalam bab agama ni yang paling penting Tuhan. Sebab tu saya tibai geng-geng apa nama Buddha, dia sembang, lalu tanya Tuhan, tak ada. Tuan, Buddha ni tak ada Tuhan. Dia pergi sembah Gautama Buddha tu, dia pergi sembah gitu-gitulah. Sebenarnya Tuhan dalam arti kata dia orang tu tak ada wujud entiti khusus. Tak ada. Sebab tu bila kita sentuh dalam wujud Allah Ta'ala tu nanti, kemah dah ulama kata. Dia katakan wujud Allah itu benar-benar wujud dengan zat sifatnya yang tersendiri.
Mana kita dah tolak siap-siap golongan mulhid, atheist, free thinker yang menolak Tuhan. Makna kalau kita kata tadi, back pada bercerita pengkaji tadi, sehuduh-huduh orang dunia ni dia percaya ada Tuhan. Makna yang tolak Tuhan ni tak masuk book, bodoh tahap out meter. Orang Perak kata tengin. Tak boleh nak buat apa. Tahap tengin, tahap maksimum. Sampai ke arah Badui bila ditanya apa dalil wujud Tuhan, al-bi'ratu tadullu 'alal ba'ir. Tai unta wujud mana menunjukkan ada unta yang berak. Tu tai unta tu pun kita tahu ada unta berak. Takkan tiba-tiba jadi tai unta. Kalau tai unta tu pun kita tahu mai ada unta berak. Takkanlah alam begini punya besar, tak ada siapa jadi kan. Sedangkan otak dengan pasti mengatakan bahawa sesuatu tak boleh jadi begitu saja. Sebab tu ahli falsafah yang paling cerdik Aristotle pun bila ditanya, orang tanya dia, hang dah kaji falsafah puluh tahun dah. Dia mengaji je puluh tahun. Aristotle ni lahir daripada Akademi Plato, bukan Akademi Fantasia. Akademi Plato. Akademi ni bukan bahasa orang putih, bahasa Greece. Akademia diwujudkan oleh Plato yang membentuk pelajar daripada umur 7 tahun grad umur 50. Tuan-tuan bayang nak masuk universiti umur 7 tahun masuk grad umur 50, siapa nak mengaji? Mampu tapi gila apa daripada masuk umur 7 tahun grad umur 50 kelak-kelak bencin. bila nak kerja. Tapi itulah silibus yang diletakkan oleh Plato and the gang. Adalah, bukan dia seorang, ramai lagi. So antara student yang keluar daripada akademi itu ialah Aristotle. Dia belajar je puluh tahun, dia kerja mengajar tu tak tahu cerita lah orang tanya dia. So apa capaian yang you dapat? Kalau kami tuan-tuan jadi cikgu ni, kita panggil sana learning outcome. Hak cikgu-cikgu lah. Hak bukan cikgu tak tahu tentang apa learning outcome, tentang apa. Hasil pembelajaran. Di akhir sesi pengajian ni dapat apa? Lepas plastik ni, tuan-tuan apa kena buat ni? Buat survey. Ni dah mengaji duk kat masjid ni dah 30 tahun ni. Kitab khatam sampai 7-8 lah kan. Boleh test kot. Patutnya tu. Dia panggil learning outcome. So ditanya pada Aristotle, apa yang you dapat setelah kaji falsafah begitu lama? Kata Aristotle, ada beberapa benda yang aku dapat. Apa dia? Pertama, Tuhan mesti ada. Kesimpulan ahli falsafah mendapati bahawa ilmu ni, alam ni, segala apa benda ni, dia datang daripada metafizik. Alam ghaib dalam bahasa tauhid kita. Dia tak boleh datang daripada alam yang sama. So there must be a God. Mesti ada Tuhan. Yang kedua yang menariknya, Tuhan itu mesti satu. Tuan-tuan, kita faham bahawa Aristotle ni lahirnya di Greece. Greece ni terkenal dengan agama Greece kuno, purba, yang bertuhankan banyak Tuhan. Ada nama dia Zeus, ada nama dia Apollo. Tuan-tuan kenal Apollo? Kita duk makan kek Apollo. Yang kita tahu ada roket nama Apollo, Amerika naik ke bulan. Rupanya Apollo tu merujuk kepada Tuhan Greece. Ada nama dia Atlas. Yang paling seronok bila kita pakai kereta Iswara.
Tuan-tuan tahu tak iswara tu menentang apa? Kalau tanya mampu tak tahu. Iswara tu merujuk kepada agama Hindu. Baru tahu no? Mujuk main mengaji malam ni. Kalau pergi kena tarik ke kedai tadi, apa tak dapat. Duklah sah. Nak masuk pondok 8 tahun pakai dok. Nak pergi duk Mesir 7 tahun pakai dok. Nak pergi tarim 10 tahun mengaji. Pakai tak pergi. Duduk main saat masuk masjid peri je. Ada aircon lagi. Tapi sebab PKP tak ada jamuan ustaz no. Sebab PKP tak boleh jamuan. Tapi ada setengah masjid nak pergi tu. Bagi juga bungkus siap. Nah ustaz, dua bungkus bagi kita balik, bawa balik. Oh dia punya iltizam dia dengan jamuan. Bagus, sunnah. Ya, antara benda sunnah ni menjamu orang makan. Tak apa. Baik. Saya nak balik pada Aristotle tadi. Pahaman masa itu yang duduk dalam negeri Rom ataupun Greece masa itu, bertuhankan banyak Tuhan. Tapi dia sebagai seorang cendekawan yang lahir dalam negeri itu mengeluarkan declaration bahawa Tuhan satu. Agak-agak apa jadi? Agak-agak apa jadi? Diperangi lah. Sebab tu Pasapah sudahnya terkubur begitu saja di Greece. Sehinggalah Islam membuka empire sampai ke Greece dan membawa cilok kitab-kitab yang ada di maktabah Greece tu bawa balik ke Baghdad. Itu sejarah. Maknanya Pasapah tu hilang lama. Termasuklah teori demokrasi yang kita pakai hari ini sebenarnya dah wujud lama dah. Bukan Mak Saleh bodoh tu yang buat. Bukan orang England bangang tu. Orang England dia bangang apa pun tak tahu. Pakai selampit macam tu. Tuan-tuan tengok Robin Hood, itulah pakaian dia. Tengok Braveheart, tak tengok juga. William Wallace. Pakai seluar, memang tak pakai apa dalam, pakai kain cawat macam tu ya. Memang pakaian dia macam tu. Dia tak kerti pakai seluar. Bangsa kuno, ketinggalan zaman. Itu pasal. Yang ajar orang Eropah pakai seluar ni Arab. Bila Islam buka universiti di Andalus, tu kena faham. Tu yang kedua, Tuhan tu mesti satu. Yang ketiga, tu yang menarik kita nak sebut. Tuhan itu bukan alam ini. Maksud bukan alam, bukan langit, bukan bumi, bukan pokok, bukan itu, bukan kayu, bukan batu, bukan air, bukan. Something different. Tuhan mesti ada, Tuhan mesti satu, dan Tuhan bukan alam ini. Okey. Dah lah orang tanya Aristotle. So, who is the God? What is the name of the God? Yang hang kata Tuhan mesti ada, Tuhan tu satu, Tuhan tu bukan alam ni. Baik, nama dia siapa? Apa sifat dia? Aristotle angkat tangan. Sorry, aku tak capai. Mana dengan otak manusia dia boleh kata Tuhan tu mesti ada, Tuhan tu satu, dan Tuhan tu bukan alam ini. Sebab tu Ibn Tufail rahimahullah, ahli falsafah Islam yang lahir di Andalus, mengarang satu kitab nama dia Hayy Ibn Yaqazan. Oh, student aku baca. Tambah-tambah time PKP mengaji online ni, boleh lah. Boleh mengaji je lah, mesti ciloknya, tu masalah. Hayy Ibn Yaqazan ini ceritakan bahawa satu orang yang lahir, dia kapal dia hanyut macam mana, dia terdampar di sebuah pulau dengan tidak ada sebarang sekolah, tak ada sebarang panduan, tapi dia boleh cari Tuhan. Dia jumpa Tuhan. Dia tahu bahawa alam ni ada Tuhan menjadikan.
Itu buku Hayyun Qazan, seorang ditulis oleh Ibn Tufail, seorang ahli falsafah yang hebat yang mengarang falsafah dalam bentuk sastra. Itu mengingat saya pada Buya Hamka. Hamka sebabkan zaman Belanda menjajah Indonesia, jadi dia tidak dibenarkan mengarang buku-buku yang bersifat nasionalis, membangkitkan semangat. So Buya terpaksa mengarang buku-buku dalam bentuk sastra yang bahasa berlapik, yang faham-faham lah, yang pekak tetap pekak juga. Tu nampak macam mana. Itulah. Ya. Jadi Ibn Tufail pun begitu. Sebabkan orang sudah menyerang falsafah begitu teruk, maka Ibn Tufail mengarang satu kitab nama Hayyun Qazan untuk menyedarkan manusia bahawa berfalsafah ini penting dalam hidup kita. Menarik. Tapi kita tuan-tuan, alhamdulillah fabiha wa ni'mah, beranak-beranak dah baca dah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, fadilatnya sama dengan 1/3 Quran. Ulama pun duk bahas kenapa Qul huwallahu ni banyak benar pahala. Tapi janganlah duk baca Qul huwallahu yang lain tak baca. Ustaz kata baca Qul huwallahu sama 1/3 Quran, habis tu baca Qul huwallahu surah lain tak baca. Tak juga. Ni kira lah minit malam-malam kan, nak tidur nak baca Baqarah, tak larat. Siapa larat khatam Baqarah sebelum tidur angkat tangan? Tuan-tuan, aku pun tak boleh. Jadi surah pendek-pendek yang kita boleh baca Qul huwallahu. Dapat khatam Qul huwallahu 3 kali jadi. Dapat baca Qul huwallahu sehari 10 kali, cantik. Dapat baca 100, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan yang pencin-pencin ni kan, minta maaf, jangan marah bang. Daripada duk tengok cerita ni lofa tak happy Facebook, ambil buat tasbih tu baca Qul huwallahu. Dah semayang dah, semayang sunat dah, Quran baca dah, nak buat apa ustaz? Ambil tasbih Qul huwallahu ahad, Allahu samad, biar pi ada 1000 kali sehari. InsyaAllah hantu raya tak masuk, InsyaAllah. Tuan-tuan ada dengar ke orang hafal Quran yang hantu raya masuk rumah dia? Ada dengar? Tak, cerita tuan-tuan. Orang yang duk baca Yasin tak berhenti, duk baca Al-Kahfi tak berhenti, duk baca satu hari sampai 3-4 juzuk sehari ni, agak-agak ada tak hantu raya masuk rumah dia? Tak ada. Yang kita masuk hantu raya, pasal kita pun sama dengan hantu raya, sama level. Baca sekali-sekala. Tuan-tuan, kenapa Qul huwallahu tu banyak pahala? Sebab ulama katakan agama ni 3 pembahagian utama. Pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Dalam Qul huwallahu tu penuh dengan intipati akidah. Kalau betul tuan-tuan boleh hafal, boleh faham, mahir sungguh tafsir, balaghah, mantik semua cukup, insya-Allah cukup Qul huwallahu boleh settle masalah. Sebab tu dia menyamai 1/3 Quran. Sebab Quran tu 3 benda penting: akidah, syariat, akhlak. Okay. Qul huwallahu ahad. Kita daripada kecil lagi dah belajar bahawa di sana ada Tuhan yang menjadikan alam ini yang namanya Allah. Settle. Baru dah umur 3-4 tahun dah masuk kafar, dah masuk pasti, dah masuk belajar dah kita. Qul huwallahu ahad. Aristotle nak belajar, nak pecah kepala otak, cari Tuhan nama siapa tak jumpa. Nikmatnya Islam. We should proud to be Muslim. Ahli falsafah nak pecah kepala otak, nak cari Tuhan siapa, nak cari jalan nak bahagia macam mana, nak susun organisasi macam mana. Islam atur dengan syariat.
Wajib maknanya mesti ada. Tak boleh terima di otak, tak ada. Al-asar yadullu 'alal mu'assir. Benda berlaku, kita akan nampak ada benda melakukan. Itu logik. Tuan-tuan pergi tengok orang accident, tengok menguit lagi. Hidup ada siapa beritahu dia tu hidup tak payah. Kita tengok dia menguit lah, hidup cuma nyawa ikan apa tak tahulah, tapi hidup lagi lah, hidup menguit lagi. Hidup siapa beritahu? Otak beritahu. Kalau mati tak bergerak, cuit tak bergerak, udah inna dah sampai dah. Orang parik kata haup. Dia berkata qalu. Aduh, ya Allah. Wajib anda mesti ada. Satu campur satu mesti dua, tak boleh pergi lain. Tanya orang bodoh macam mana bersatu dua. Benda besar tak boleh masuk benda kecil, tempat kecil tu semua. Tak boleh. Juzuk daripada satu benda mesti lebih kecil daripada keseluruhan. Itu benda logik. Contohlah masjid ni ada tiang-tiang dinding, ada kubah, ada lampu chandelier, baik kubah, besar kubah. Tapi sebesar kubah tu besar lagi masjid. Betul tak? Sebab apa? Sebab kubah sebahagian daripada masjid. Besar mana kubah pun mesti besar masjid. Besarnya hidung orang tu, besar hidung dia pun besar lagi badannya, sebab hidung sebahagian daripada badannya. Maknanya juzuk sesuatu mesti lebih kecil ke seluruh. Okey, tentu. Banyak. Lagi tak boleh dua bertentangan wujud. Ada dengan tiada. Tak boleh ada dua-dua. Tuhan ada ke tak ada? Itu saya cerita itu. Ni cerita ustaz parit. Orang parit jadi ustaz. Apa nama? Perkim. Ngajar orang Cina masuk Islam. Dengar Yang pertama wujud. Artinya ada. Wajib ada, mustahil tiada. Lawannya adam, artinya tiada. Mustahil tiada, wajib ada. Cina tu. Kenapa? Sekarang betul-betul cakap. Ada ke tak ada? Jangan salahkan kitab. Sebab hari ni orang duk bermain-main apalah tauhid ni, ada lawan tak ada. Apa benda lawan-lawannya? Mika yang bangang tak faham, sebab tu Mika tak faham kitab tu. Ibarat kita. Dia balik pada ni lah. Hukum makan tadi. Ada, lawannya tiada. Bila kita sabitkan sesuatu pihak, kita nafikan satu pihak yang lain. Bila kita nafikan Tuhan tu tiada, maka kita mengisbatkan Tuhan tu ada. Why? Kenapa nak nafi sebab ni? Mika lah tak mengaji habis. Buka lah Quran balik. Fa innahu hayyun la yamut. Tuhan tu hidup tak mati. Kenapa Tuhan nak sebut tak mati? Faham? Pasal apa nak kata Tuhan hidup tak mati? Sebab hidup lah, nak tak mati pasal apa? Sebut lawan tu menyebabkan benda tu lebih kuat. Warna putih letak sebelah hitam, dia akan nampak lebih putih. Sebab tu orang putih pakai baju hitam comel. Kalau orang hitam pakai baju putih, masalah. Orang jantan tak apa lah, orang perempuan. Sebab tu
spesies Kurd, minta maaf lah, Kurd. Dia jarang pakai baju warna putih, melainkan upacara mati je. Sebab dia kontra, dia gitu. Saya tuan-tuan jawab SPM dulu. Ingat tak saya jawab SPM dulu? Kalau ingat balik, revision balik. Refresh. Saya ingat dulu jawab SPM. Syarat sah semayang. Pertama, mengangkat hadas kecil, contoh. 1, markah. Cik ustaz tu siap bagi tahu. Kalau Mika jawab setakat mengangkat hadas kecil tu, dapat 1 markah. Tu macam mana dapat markah penuh ustaz? Mika kena jawab, jika tidak berwuduk maka tidak sah sembahyangnya. Dapat 2 markah. Why? Bagi clear jawapan. So bila kata Tuhan tu ada, mustahil tak ada. Ada, sungguh-sungguh ada. Bukan boleh ada, boleh tak ada. Pasal apa saya cakap macam tu? Lali dah ada wujud satu puak yang katakan Tuhan ni getaran je. Bang, Melayu bang. Saya bukan cakap Cina Hindu yang cakap benda ni. Anak Melayu, Pak Melayu, Tok Wan Melayu. Pasal dia ikut pahaman setan-setan ni. Dia kata macam ni lah, kita tuan-tuan pergi kubur, ada yang berani? Ada yang berani? Sekejap lagi, mana kubur dekat? Taman Jasa. Sana. Ada sini. Ustaz Burhan lain lah, dia taiko. Ni cari hak yang tak apa nak berani. Sekejap lagi pukul 1 try jalan. Seorang-seorang. Macam huish. Dia macam ustaz meremang bulu. Dia kata. Tak, meremang bulu rumah tu main mana? Ada nampak hantu ke? Tak juga. Ada nampak tertungguk depan ke? Tak juga. Ada cuit ke? Tak juga. Ada bau ke? Tak juga. Dia rasa getaran. Tu dia. Istilah getaran tu wujud. Hari ni konon-konon cendekiawan cendawan ni, dia buat satu istilah getaran. So kita takut pada hantu ni sebenarnya bukan wujud pun, kita rasa je benda tu wujud. Sifat tu dia bawa pada Tuhan. Kita ni rasa Tuhan tu wujud je, rasa je, sebenarnya tak wujud. Bang, tinggal sebab 20 ni pasal ni. Saya tanya tuan-tuan, pergi tanya Tok Wan tuan-tuan, adakah anak Melayu, Tok Wan Melayu dulu pergi tolak sifat Tuhan? Tak ada. Semua orang Melayu kata Tuhan wujud. Tak berani kata Tuhan tak wujud. Konon dah canggih lah 20-20 ni kan. Tak nak mengaji sebab 20 ni apa ketinggalan zaman ni. Zaman dulu pasal apa dia, tinggal buang. Ni jadi nak Melayu tolak Tuhan. Dah ada bang, hak tolak kiamat dah wujud lah. Soalan tu sampai ke telinga saya. Tok Ketua Kampung Candan beritahu, tanya saya, Ustaz, ada orang tanya, ada kiamat ni wujud, kiamat ni logik kau? Dia tanya. Ni mana ada orang ngaji 420 tu? Skor menengah mana ngaji? Setelah rendah agak kafar, agak gagah. Lepas tu habis gitu. Hurai pun ada hurai macam saya ajak. Saya tanya tuan-tuan. Lepas tu saya kata ilmu akidah ni bukan masalah kitabnya, cara kita faham tu masalah. Kenapa nak letak wujud, nak menjadi wujud lawan pula? Sebab dalam kaedah akal kita, bila kita meletak satu benda, dia dua benda berlawanan, dipanggil naqidan dalam ilmu mantik. Sebut mantik kan tuan-tuan dan pening kepala. Tuan-tuan, anak murid aku pening kepala. Dia dalam kaedah dia, an-naqidan la yajtami'an wa la yartafi'an. Dia kaedah.
Dua benda bertentangan, tak boleh wujud dua-dua, tak boleh tak ada dua-dua. Mesti ada salah satu. So bila kita isbatkan wujud orang tak ada, maka kita tolak mustahil. Adam tiada tadi. So bila kita tolak syirik bagi orang tak ada, maka kita isbatkan Tuhan tu satu. Pasal apa? Sebab ada orang yang main kong kali kong. Ni Kristian ni, dia kata dia tiga. Father, Son, Holy Spirit. Ni tiga-tiga ni memang ada sifat dia sendiri, kudrat dia sendiri, iradat, boleh mencipta. Semua ni memang ada entiti dia sendiri. Tapi tiga ni satu. Tuan-tuan faham tak? Satu tapi tiga. Tiga tapi satu. Datang apa? Tiga-tiga, satu-satu. Ni beli apa? RM3. RM3 tapi RM1. RM1 tapi RM3. Gila ke apa? RM1 ke RM3? Tak, mai kat rumah saya 3 orang tapi seorang. Seorang tapi 3 orang. Ni gila ke apa? Ni punca. Sebab tu ulama susun 40 ni. Pasal nak menjawab. Banyak orang tanya, pasal apa nak penin-penin akidah ni? Mudah. Yang kita dah kata tadi kan. Tai unta, tanda wujudnya unta. Sudah. Betul. Mengisbatkan akidah mudah. Tapi nak menolak syubhat tu yang susah. Pasal apa saya kata? Sebab ada orang tolak Tuhan. Ada orang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Zaman seawal Abu Hanifah masih hidup. Abu Hanifah masa tu budak, lebih umur 10 tahun. Dah mari golongan yang tolak Tuhan. Ibnu Umar masih hidup di Madinah. Tak sampai pun 100 hijrah lagi tahun, dah ada orang tolak kudrat iradat Allah Ta'ala. Bukan muncul di Kuala Kangsar pahaman tu bang. Bukan muncul dekat Padang Kerin, Padang Basah. Muncul dekat Kufah, Basrah. Masa tu Baghdad tak wujud lagi. Baghdad zaman Abbasiyah baru wujud. Mana lama betul cerita. Sedangkan Kufah dan Basrah ni tempat himpunan jutaan ulama. Bukan timbul kat Kuala. Kalau timbul kat Kuala aku tak apa heran lah. Tak heran. Saya suruh hurai Qulullahu Ahad tu pun boleh lah. Semalam aku teh budak aku, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan tu pasal apa? Mansub, jam. Baru tanya baris ya, pasal apa mansub? Oh. Duk tengok sana, tengok sini. Tu dah lulus BA tu. Ni bukan cerita tak mengaji bahasa Arab langsung, dah lulus BA lah. Ni dia sagap sana, sagap. Oh. Bukan mudah juga mohon. Bukan mudah. Payah. Sebab tu lah tadi, setiap ilmu tu ada disiplin dia sendiri. Sebab tu ulama susun bab sifat 20 bagi kita mudah faham, ringkaskan, itu saja. Nak pakai, tak nak pakai sudah. Jangan duk peleceh. Kita hari ni duk peleceh orang tu masalah, macam kita tu pandai sangat. Baik. Dua benda yang bertentangan tidak boleh ada dua-dua, tidak boleh hilang dua-dua. Mana? Dalam Quran ada tak? Ada. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Tu kalau tanya tu imma tu datang apa? Pindah. Imma tu apa? Ditakhir. Syartiyah. Ditakhir. Mana apa? Aku beri hidayat kepada manusia imma syakiran, sama ada dia bersyukur, wa imma kafura, ataupun dia kufur. Sama ada Islam atau kafir. Islam atau kafir ni dua benda yang bertentangan. Bertentangan. Dia tak boleh ada dua-dua. Dia tu Islam pun dia, kafir pun dia. Tak boleh. Tak boleh. Dia Islam pun dia, Hindu pun dia, campur sekali. Tak boleh. Islam, kafir. Tauhid, syirik.
Dia tak boleh ada dua-dua. Ataupun dua-dua tak ada. Dia Islam budak, kafir budak Ustaz, dia tengah-tengah. Tak ada. Orang tak Islam kafir. Tu. Mai pelajaran dia berkata tak, dia ni Islam sekerat, rububiyah, uluhiyah tak ada, rububiyah ada. Tu mai mengaji mana? Boleh tauhid separuh pula. Mana ada? Tauhid maknanya mentauhidkan Allah. Abu Lahab kafir, syirik. Fala taqulu salasa. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasa. Telah kafir orang mengatakan Tuhan itu tiga. Kafir. Bukan tauhid separuh, tak ada. Faham? Jadi ulama letak tu cantik dah. Kita rasa okey, okey. Tak nak okey, tak boleh pakai. Tapi jangan duk peleceh kita orang. Sebab setiap ilmu yang kita pelajari, yang kita wujud sampai hari ini, dia berkronologi. Dia ada, kita panggil evolusi dia, ilmu ni. Macam tajwid tuan-tuan mengaji tu lah saya sebut itu. Tuan-tuan ingat agak-agak Nabi panggil berbakak. Bakak main ni. Bakak Umar ni main ni. Hari ni Jibril baru ajak kat aku, hari ni kita belajar nun mati. Hukum nun mati dia ada berapa? Pertama izhar. Mana kalau jumpa alif hamzah ha ain ha ghin kha man tu izhar dengar apa pakai pucati. Tu ingat macam tu. Bang. Tu ingat macam tu. Tu Nabi baca je depan sahabat dengar. Sahabat baca depan tabi'in dengar. Sampai bila ada ilmu ni? Kurun ke berapa ni baru cantik ulama cantik. Apa takut hilang ilmu. Kalau tak cantik hilang lebuh dah. Pasal banyak Quran pun zaman Nabi tidak ditulis dalam mushaf macam ni yang kita baca. Ada lilhayalaya lemah. Sebab apa? Tak perlu sahabat, ribuan sahabat hafaz Quran. Tak perlu. Selepas itu baru dikumpulkan. Kumpul pula tak ada titik, tak ada baris. Tetapi buka, pergi cari kat Museum Osmaniyah ke mana, buka Quran yang zaman Sina Osman, tak ada titik, tak ada baris. Tuan-tuan bayang baca macam mana? Tak usah kata bahasa Arab. Tuan-tuan pergi buka apa nama, pergi museum-museum, pergi baca surat Jawi lama. Zaman Sultan Abdullah dengan apa? Raffle Bush. Aku tak tahu. Bush. Siapa boleh baca? Pergi. Mampu tak titik tak mana tak lah ejaan dulu pun boleh tahan lah. Kak mim banga nak baca macam mana? Kambing, kumbang, kembang. Sama. Mampu. Satu hal. Titik tak tahu kira lagi, apa tak kira. Tuan-tuan bayang Quran tak ada titik nak baca macam mana. Tapi hebat orang zaman tu. Tak perlu titik boleh baca Quran. Lepas tu baru buat titik. Lepas tu zaman Sayyidina Ali baru buat baris. Pasal apa? Orang dah mula silap baca Quran. Ali kata kalau tak buat baris, lingkup. Mana zaman Sayyidina Ali dah ada dah kita panggil bahasa Selangor. Mana bahasa fasahah Arab tu dah kurang. Sebab apa? Orang dah bercampur gaul. Banyak bangsa lain. Maka keturunan bahasa Arab tu sudah dicemari. Maka Sayyidina Ali pesan, panggil orang antara orang paling alim tentang bahasa Arab satu, Abu Aswad Duali, diperintahkan untuk membariskan Quran dan mengarang tata bahasa Arab yang dipanggil Nahu yang kita belajar hari ini. Zaman Bakar tak belajar Nahu, zaman Umar tak ada belajar Nahu, belajar Mubtada Khabar, tak payah. Sebab apa? Sebab dia orang hidup dengan bahasa Arab. Sebab tu tak timbul Ar-Rahman al-Sistawa tu apa benda? Tak timbul. Zaman sahabat tak timbul ayat tu masalah. Selepas Rasulullah wafat dah mula timbul. Orang dah mula tanya. Sebab apa? Bahasa Arab dah mula rosak. Sebab tu saya pesan student saya sungguh, belajarlah agama dengan bahasa Arab.
Tak jadi baca terjemah kitab Arab. Tak jadi. Takkan jadi alim. Takkan jadi alim kalau tak ada bahasa Arab. Takkan. Never. Sebab apa? Sebab Quran bahasa Arab. Hadis bahasa Arab. Syair bahasa Arab. Itulah asas ilmu. Kalau tak ada bahasa Arab. Bukan bahasa Arab anak anta je tak. Bahasa Arab yang betul-betul tinggi. Aduh, tuan-tuan. Sikit sampai 5 minit. Wajib. Mustahil, mana benda yang tak dapat. Tak boleh ada. Mana syirik bagi Allah Ta'ala. Tak boleh. Logik akal tak boleh terima dua Tuhan. Dalil. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Walaupun ayat itu ayat Quran yang kita panggil dalil naqli, tapi ayat Quran itu menyentuh logik akal manusia. Tak boleh terima dalam langit bumi ni ada Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Kalau ada, rosak binasa habis. Tak usah banyak lah. Daripada bas pun seorang. Memang ada 2 driver dalam bas tu. Seorang tidur, seorang bawa bas. Kalau dua-dua bawa bas, mampu. Seorang tekan minyak, seorang tekan brek. Jalan. Kapten kapal, seorang. MB Perak. Mula sebentar. Boleh ada 2 MB? Boleh? Parti ni pun lentik dia jadi MB, parti ni pun dia MB juga. Dua-dua mengaku MB Perak. Mampu. Mana boleh? Satu. Sultan Perak. Satu. Boleh 2. Raja Muda. Nombor 2 Raja Muda. Nombor 3 Raja Dihilio. Panjang ziarah tu, tuan-tuan baca lah ziarah. Perebutan tahta di Perak. Itu sejarah dia panjang. Bukan ni je, dulu panjang cerita. Bos seorang. Second bos boleh. Timbalan menteri boleh 2, 3, 4 apa. Menteri satu pun. Itu dia bercadang nak buat timbalan Perdana Menteri 3. Tak apa. Timbalan boleh P3, 4. Bos seorang. Logik. Lelaki boleh kawin ramai 3, 4. Perempuan tak boleh. Pasal apa? Sebab dia bukan bos. Yang bos pun jantan. Macam mana dia nak nikah 3, 4? Nak ikut mana? Dia nak ikut siapa? Lelaki ni kata, hang kena beranak untuk aku dulu. Lelaki dulu aku dulu. Lelaki dia kata, aku dulu. Mampu. Sebab apa? Sebab perempuan bukan ketua. Sebab tu tak boleh menikah banyak. Logik. Terus sembang pasal syarak dulu. Sembang pasal logik pun dah lepas. Yang ketiga, dipanggil harus. Mana? Boleh ada, boleh tak ada. Dalam bahasa akidah, bahasa tauhidnya, Usuluddin dipanggil mungkin. Tuan-tuan buka kitab tak jumpa harus. Dipanggil mungkin. Orang Melayu panggil mungkin. Mim ngam. Bukan. Kita ambil cakap Arab. Mim kat nun. Kalau tuan-tuan buka kitab Jawi, mim kat nun. Mana tahu apa mim kat nun? Orang dulu silat eja. Bukan, kita yang pekak. Bukan orang dulu silat eja dah. Kita yang pergi ubah bahasa tu. Sebab kita ambil pada bahasa Arab. Asal pada amkana yumkinu imkanan fahuwa mumkinun. Oh tu dia saraf. Boleh ke bang? Boleh dah sikit. Amkana yumkinu imkanan fahuwa mumkin. Maknanya boleh ada, boleh. Apa maksud mungkin? Boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Lo dengar Pak Haji tu meninggal. Lo pelik. Lo dengar Mak Leha beranak pula. Lah tak pelik, beranak pelik tau dah. Cuma adatnya kata dah tua-tua ni payah nak beranak. Kan? Tapi ada je berlaku. Jarang-jarang. Saya ambil 2 minit. Last. Baik. Apa benda nak guna hukum syarak, hukum akal, hukum adat ni?
Hukum adat mana apa? Biasanya begitulah. Biasanya nak masak nasi pakai api. Tak ada orang masak nasi rendam beras tu. Kalau tuan rendam je jadi budak sejuk. Dia tak jadi nasi. Tengok. Letak bawah, pergi letak bawah katil. Jadi budak sejuk. Cucu api masak. Adat. Baik, pasal apa ulama letak ni? Itulah timbangan hidup kita. Semayang wajib ikut syarak. Ikut syarak. Lapar pergi makan nasi ikut adat. Sakit berubat hukum adat. Ni mai COVID ni nak ikut hukum apa? Ikut hukum adat. Pekah guna tak hukum adat? Ada. Tuan-tuan tak perasan. Ada. Ni cerita dulu-dulu lah, jam tak ada. Kalau tuan-tuan buka kitab Bekah Mata Badrin ke ada tu. Kan? Katalah kita duk, katalah ni musim-musim hujan ni. Gelap. Kita pula duk lautan pula tu. Contohlah, jam tak ada apa tak ada, gelap. Ni bulan puasa lah. Dah masuk 3 Ramadan, gelap. Ni dah maghrib ke belum? Maghrib tengok gelap. Daripada tadi, pagi tadi sampai petang gelap. Orang tua kata tengok belum rumah tu tak boleh pakai. Orang tua dulu ni pun buat bid'ah banyak juga. Kita tengok tu tak nampak belum rumah boleh buka puasa. Tu tak boleh pakai. Dalam kitab Bekar sebut apa? Tengok. Kalau macam tanah harap dia tengok bunyi himar. Dia ada himar 3-4 ekor. Bila waktu maghrib bunyi. Bila waktu maghrib bunyi. Di kampung kita ada satu burung. Bila maghrib dia ada bunyi. Tengok. Adat dia burung tu memang kita tahu. Waktu maghrib dia bunyi lah burung. Tengok tak. Memang kita dah test. Memang kita selalu buat. Tiap-tiap hari macam tu. Tiba-tiba hari ni jam tak ada lah apa benda ke. Kita tengok. Dah buka betul. Tengok burung bunyi. Maghrib boleh makan. Tapi tengoklah. Kalau duk cerah bunyi burung tak jadi. Ustaz kata ikut bunyi burung tadi kan. Kalau bunyi tu boleh buka puasa. Buka masa apa matahari tu pacak macam tu lagi. Itu melampau. Itu tengok kalau tak ada yang yakin. Zan akan digunakan bila tidak ada yakin. La yu'tabar bizanni al-bayyin khata'u. Tu kaedah fiqh. Ulok ngaji. Macam mana? Tuan-tuan dah makan, ngak-ngak tengok elok-elok matahari cerah, matahari tu pacak tu. Kena qada boleh puasa tu. Kan? Silap ijtihad. Tu tak. Kena qada boleh puasa. Tidak, kita memang nampak gelap. Kita rasa dah masuk dah maghrib, cuma confuse lagi berapa minit. Eloknya tunggu. Tiga benda ni tadi, yang mana dipakai dalam hukum tauhid? Dua je, syarak dengan pasal apa nak pakai akal? Akal itu kan falsafah boleh sesat, akal boleh sesat. Tengok, bukan akal semata-mata. Akal yang dibangun disusun. Kita nak mengisbatkan balik wujudnya Allah. Kita nak melogikkan balik. Sebab tu timbul ilmu maqasid syariah contohnya. Imam Syatibi letak maqasid syariah. Kalau maqasid syariah ni baru. Kalau di segi hukum fiqh ni, bab fiqh ni, ilmu fiqh ni, maqasid syariah adalah ilmu baru. Dan ada ulama yang tentang perbahasan tu. Dia dikatakan ditimbulkan oleh Imam Syatibi. Sebab Syatibi nampak ada kepentingan untuk cerita. Apa dia tujuan syarak? Walaupun ulama kata benda tu tak payah bahas. Semayang lah. Pasal apa nak bahas? Kenapa kena semayang? Babi haram lah. Pasal apa nak bahas? Sebab manusia otak makin cerdik konon-kononnya. Kan? Jadi dia nak tanya, pasal apa nak semayang?
nampak dah. Ini pura ke-6, 7, dia nampak dah. Apa yang berlaku ni pura 14 ni. Kata laduni. Kalau orang tanya kita apa adalah laduni ni Ustaz, tu dia. Tentang buka Nabi tak fiqah, Nabi tak tauhid, ulama dah susun siap dah. Kalau ditanya, jawab ini. Kalau orang tanya kita ni, kita jawab ini. Kita boleh buka lagi muka fiqah, tauhid, apa. Majoriti ulama Islam dia akan tulis dalam kitab. Matan tak ada lah. Syarah pun mungkin tak ada. Biasanya hasyiah. Kitab ini dah besar sikit lah. Memang ulama akan tulis. Pasal apa? Dia dah fikir dah. Kalau orang tanya nak jawab apa? Kata laduni. Ini dia nampak lah. 20 tahun ke datang, 100 tahun ke datang. Bukan laduni ni cerita apa nama tasawuf kan? Tapi kita tak pasal. Semua ulama ni sufi. Betul. Kita nak tahu semua ulama ni sufi belaka. Bukan umat tasawuf yang tengok itu sufi je. Semua ulama ni Bukhari, Syafi'i sufi. Karamah Abu Hanifah karamah. Tengah wuduk, tengok orang ambil wuduk sebelah, dia nampak air wuduk hitam main. Orang tengah wuduk sebelah dia nampak air wuduk hitam. Bukan dia cakap Perak, cakap Arab kan. Banyak-banyak taubat. Main. Tapi tak cerita lah, kita tak kenal apa Hanifah sebagai ulama sufi. Semua ulama sufi sebab tu. Tapi dia tak nampak. Sebab apa? Sebab dia tak sentuh dengan kita tasawuf. Tapi kalau kita perhati dan kita dia orang ada. Sebab tu kami lah yang mengaji ulama ni. Kok mana pun mengaji kitab moden mesti nak buat kitab lama. Walaupun kitab moden banyak yang lebih jelas, lebih, tapi kok mana pun nak buka kitab lama. Tauhid mesti buka Ghazali juga. Mesti buka Induddin Aliji juga. Sa'din Taftazani mesti buka. Pasal apa? Ada benda yang tak ada dalam kitab lama. Kelebihan ni. Sebab tu kalau setakat dibaca kitab moden ni, dia tak pergi mana. Sebab tu ulama dulu letak mesti kita baca kitab dia. Sebab apa? Sebab dia orang ni luar biasa. Dia orang nulis bukan benda kita nulis kerana nama. Dapat PhD, dapat profesor, tu je. Dapat apa? Ni yang boleh claim royalty. Kita bayang kalau Bukhari minta royalty macam. Kita bayang kalau Bukhari minta royalty. Tak dapat bayang. Bayang Muslim minta, kita bayang Syafi'i minta royalty kita. Tak berapa ratus kali cetak, tak berapa ribu kali cetak. Semua diwakaf. Itu dah beza ulama. Sebab tu bila kita baca kitab lama-lama ni, dia lain. Dia zuk dia tu lain. Wassalatu wassalam. Allahumma lakal hamd.